Jadi Nabi Allah Yusuf dikhianati oleh siapa? Saudara-saudara mereka kerana mereka tak puas hati seolah-olah Nabi Allah Yaqub melebihkan, melimpahkan kasih, sayang dan kecintaan kepada Yusuf. Jadi mereka rancang. Mereka melakukan pengkhianatan, komplot. Bahasa ini kita sebut konspirasi, itu konspirasi lah tu. Siapa tu? Itulah Nabi Allah Daud alaihi salam. Jadi pada masa Talut tu, Nabi Allah Daud termasuk di kalangan tentera-tentera dia yang baru berusia 19 tahun. Dia yang bunuh Jalut. Akhirnya ringkas cerita, siapa jadi raja? Talut. Bila Talut meninggal, siapa naik? Ni naik King of David. Inilah bermula the golden age of Israel. Zaman keemasan dah. Sebab mereka ada kerajaan yang kuat, kerajaan yang besar di bawah Nabi Allah Daud alaihi salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sebaik-baik tempat di rumahnya, di masjid ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jualah yang akan menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak di sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Sebelum kita memulakan kuliah ataupun ceramah pada malam ini, terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pengerusi majlis, kepada ahli-ahli jawatan kuasa yang terlibat di dalam program kita menjayakan pada malam ini. Seterusnya, terima kasih juga kepada YB kita yang turut sama hadir dan sudi datang pada majlis pada malam ini. Alhamdulillah. Baik, tajuk yang diberi, tajuk yang ditaklifkan kepada saya pada malam ini ialah berkaitan dengan sejarah Bani Israel dan seterusnya keterkaitan dengan bangsa Yahudi. Pertama sekali, apa yang harus kita fahami ialah untuk memahami sejarah Bani Israel, sememangnya mereka mempunyai rekod sejarah yang amat panjang. Dan sebelum kita berbicara mengenai mereka, iaitu Bani Israel, kita harus menelusuri satu timeline, iaitu sejarah masa. Bila kita sebut tentang kitab suci yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang terakhir, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Saya dan tuan-tuan, puan-puan yang berada di hadapan saya adalah umat Islam yang beriman, yang beriktikad dan mempercayai semua kalam dan firman Allah yang terkandung dan termaktub di dalam Al-Quran. Perlu diberi perhatian apabila kita nak menceritakan tentang sejarah. Al-Quran bukannya kitab sejarah, Al-Quran bukannya buku sejarah. Tetapi ada kisah-kisah dan ayat-ayat di dalam Al-Quran menceritakan tentang persoalan sejarah. Sebab itu, Al-Quran itu bila berbicara, dia bukan datang secara kronologi, tetapi sifat-sifat sejarah yang bertaburan. Jadi inilah kepentingan para ulama untuk membahas, untuk mencari, untuk mengkaji, untuk menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan sejarah, supaya dapat diberi pemahaman yang lebih mudah dan ringkas kepada pembaca-pembaca Al-Quran. Sebagai contoh, kalau kita bermanhajkan ataupun metodologi ilmu sejarah, kalau kita bahas dari sudut timeline, perjalanan masa satu-satu sejarah, kita mulai sejarah sesuatu tamadun, sesuatu peradaban dunia, ataupun kerajaan, negara-negara tertentu, kita mulakan pada tempoh ataupun tarikh yang paling awal. Kemudian timeline dia bergerak dari satu tarikh ke satu tarikh. Kita kata tarikh-tarikh tertentu sebelum Masihi. Kemudian dibahas tarikh-tarikh tertentu selepas Masihi.
Ini adalah bentuk kronologi. Walau bagaimanapun dalam Al-Quran, timeline kita, framework dia ialah zaman para Nabi dan Rasul. Bermula daripada sejarah manusia paling awal yang diciptakan dan dijadikan oleh Allah, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Dan timeline yang Al-Quran bagi berpandukan kepada diutusnya para Nabi dan Rasul. Dengan pengistilahan zaman Adam, zaman Idris, zaman Nuh, zaman Nabi-Nabi seterusnya. Al-Quran bukan datang mencatat ataupun merekod dalam bentuk tarikh tertentu. Ada nombor, ada bilangan, ada tempoh. Bukannya mementingkan nama-nama individu, bukannya mementingkan nama-nama tempat dan sebagaimana metodologi sebenar dalam ilmu dan kajian sejarah. Ini yang kita harus faham. Bila nak berbicara mengenai Bani Israel dari sudut pandang Al-Quran, sudut pandang wahyu, kita harus melihat kepada timeline ataupun framework ini. Jadi bermula daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Adam disebutkan sebanyak 25 kali dalam Al-Quran. Itu nama Nabi Adam disebut dalam Al-Quran. Selepas itu datangnya Nabi Allah Idris, Nabi yang kedua, dengan disebut sebanyak 2 kali namanya di dalam Al-Quran. Dan seterusnya datang Nabi Allah Nuh alaihi salam, yang disebutkan namanya sebanyak 43 kali dalam Al-Quran. Setelah itu datangnya Nabi Allah Hud alaihi salam, yang disebutkan namanya sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Selepas Nabi Hud datangnya Nabi Allah Saleh alaihi salam, yang namanya disebut 10 kali dalam Al-Quran. Dan selepas itu datanglah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan di sinilah kita akan mencari punca, kita akan mencari sources. Bagaimana sejarah Bani Israel ini boleh keluar. Dan Allah menyebutkan nama Nabi Allah Ibrahim sebanyak 69 kali dalam Al-Quran. Kenapa kita mesti bermula daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam? Sebab Bani Israel dia ada keterkaitan dengan Yahudi. Dan satu lagi yang kita sering terlupa, mereka juga ada keterkaitan dengan satu istilah yang disebut Ibrani. Ataupun selalu disebut dengan istilah Ibri. Ibraniyun, Ibriniyun. Baik. Sebelum itu, kita kena kenal 2 Nabi yang paling utama. Pertama ialah Nabi Adam, yang kedua ialah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Inilah yang disebut kepada bapa kepada sekalian manusia. Pertama dinisbahkan istilah ini kepada Nabi Adam kerana dia manusia pertama yang dijadikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala Nabi Allah Ibrahim diberi gelaran yang sama kerana daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim inilah akan terpancar, akan keluar 2 bangsa yang besar dan merebak ke serata dunia. Yang pertama ialah bangsa Yahudi dan yang kedua ialah bangsa Arab. Yahudi datang melalui Nabi Allah Ishak, dan yang kedua datang daripada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Baik. Untuk memecahkan kunci dan belenggu ni, kita kena bermula dengan Nabi Allah Ibrahim. Dan sebelum itu, apa terkaitan Ibrahim dengan Ibrani? Selalunya bila tuan-tuan berbicara dengan 3 clue penting ni, bila sebut Bani Israel, dia lebih penisbahan kepada bangsa. Bila sebut Yahudi, dia lebih penisbahan kepada agama. Dan bila sebut Ibrani, selalunya lebih penisbahan kepada apa? Ibrani. Lebih penisbahan kepada bahasa. Sebab bahasa kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu adalah bahasa Ibrani. Dan di sini yang paling awal perlu kita bahas. Apa dia itu Ibrani ataupun Ibri, Ibraniyun ataupun Ibriniyun. Pertama ialah kesemua perkataan kalimah dan lafaz-lafaz ini dia berpangkal dan bermuara pada individu yang satu, individu yang sama. Iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Baik, ada beberapa dapatan daripada catatan-catatan sejarah
serta kajian-kajian yang dibuat oleh para pengkaji sejarah untuk menisbahkan hal ini. Yang pertama ialah 3 kalimah ataupun bukan kalimah, 3 huruf yang menjadi paksi kepada kalimah ni iaitu ain, ba dan ra untuk memunculkan kalimah Ibrani. Apa dia abr? Baik. Nombor 1 ialah ada riwayat yang menyebutkan bahawa abr ini terhasil ialah kerana bentuk perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, iaitu Nabi Allah Ibrahim dalam sejarah berhijrah. Dengan kata lain, berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain dalam keadaan berkehidupan secara nomad. Tuan-tuan faham tak? Belajar sejarah dulu bagaimana kehidupan secara nomad. Jadi dia berhijrah dari satu tempat ke satu tempat. Bermula daripada tempat kelahirannya di Faddam Aram, bumi Babylon dulu. Selepas berlaku kes Namrus yang pada ketika itu telah membakar dan menghukum Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi selepas peristiwa pembakaran Nabi Allah Ibrahim, maka bermulalah perjalanan hijrah dari satu tempat ke satu tempat yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim bersama isteri dia. Siapa? Sarah. Dan juga anak saudaranya. Siapa anak saudara Nabi Ibrahim? Sejarah Nabi-Nabi dan Rasul. Anak saudara Nabi Ibrahim yang ikut sekali dengan dia adalah salah seorang Nabi dan Rasul. Siapa? Ikut susunan lepas Nabi Ibrahim, Nabi apa? Nabi Lut alaihi salam. Lut bin Haran. Jadi Nabi Allah Lut adalah anak saudara Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut disebutkan oleh Allah dalam Quran sebanyak 27 kali. Beza dengan Nabi Ibrahim 69 kali. Baik, inilah antara yang dicatatkan berlaku perjalanan. Dan sebab perjalanan inilah disebut dengan kalimah abr. 1. Yang kedua ialah abr ini dinisbahkan dengan dikatakan bahawa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam adalah manusia pertama yang telah merentasi sungai Tigris. Maksudnya merentasi sungai menggunakan kenderaan, iaitu kapal pada waktu tu. Sebab tu dalam bahasa Arab, kalau sampan-sampan yang kecil ni kita sebut sebagai safinah. Safinah. Tapi kalau kapal yang bersaiz agak besar disebut dengan abbarah. Ataupun hari ini abbarah boleh disebut sebagai feri ataupun krus. Macam dulu Malaysia ada apa tahun 80-an? Krus Muhibah. Siapa ingat? Hak pi ke Sabah Sarawak tu. Dulu-dululah. Lah ni tak tahu dah Krus Muhibah pi mana. Tu abbarah. Ada lagi kosakata 3 tadi. Ain, ba dan ra. Jadi riwayat kedua menyebut kerana Nabi Allah Ibrahim manusia pertama yang merentasi sungai Tigris. Tu yang kedua. Manakala yang ketiga, abr ini ialah mengambil nama sempena daripada nenek moyang Nabi Allah Ibrahim yang belah atas. Ada seorang tok dia, nenek moyang dia yang bernama Abir. Ain, alif, ba, ra. Kalau kita tengok salah silah keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ni, Ibrahim bin apa? Dalam Quran disebutkan nama bapa dia. Seorang penyembah berhala dan tukang pembuat patung berhala. Siapa nama bapa dia? Azar. Ibrahim bin Azar. Dan ada riwayat yang menyebut Ibrahim bin Tarikh ataupun disebut Tirah. Azar ataupun Tarikh ataupun Tirah ini bin Nahur. Bin Nahur. Kemudian bin apa? Bin Nahur bin Ra'u. Bin Falih. Bin Abir. Bin Falih bin Abir, moyang dia tu. Lepas bin Abir, bin Shalih, bin Arfakshat, bin Sam, bin Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Allah Ibrahim adalah keturunan daripada Sam bin Nuh alaihi salam. Jadi salah satu moyang dia tu bernama Abir. Abir. Okey. Baik, untuk mengemaskan hujah dan dapatan ini, jadi kita kena letak Al-Quran di tepi dulu. Maksudnya bukan tak mau guna Quran.
Jadi kita guna apa yang disebutkan oleh Taurat. Pertama kita harus faham Taurat ataupun Tanakh ni disebut Taurat 5 atau juga Taurat Musa atau juga Pentateuch. Kenapa Taurat 5, Taurat Musa, Pentateuch ni? Sebab dia ada 5 buah buku. Pertama ialah the Book of Genesis. Yang kedua, the Book of Exodus. Yang ketiga, the Book of Leviticus. Yang keempat, the Book of Numbers. Dan yang kelima, the Book of Deuteronomy. Jadi biasanya kita menyebut the Book of Genesis tu ialah kitab Kejadian. Kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian, fasa ke-14, ayat ke-13. Siapa yang biasa dan mahir merujuk kitab Taurat, boleh buka apa ayat yang saya maksudkan dan fasal yang saya maksudkan. Jadi dalam kitab Perjanjian Lama, the Book of Genesis, kitab Kejadian, fasa ke-14, ayat ke-13, menyebutkan Abram orang Ibrani. Abram orang Ibrani. Merujuk kepada siapa Abram tu? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan kalau kita tengok kepada apa yang menjadi hujah kita atas Abir, nenek moyang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, boleh menggunakan kitab yang sama, Perjanjian Lama, the Book of Genesis, kitab Kejadian. Fasa ke-10, ayat 21 ada Abir, ayat 24 ada Abir, ayat 25 ada Abir. Dan juga boleh merujuk kitab Kejadian fasa ke-11. Di antara ayat 14 hingga ayat 17 juga berbicara mengenai Abir. Itu yang ketiga. Manakala yang keempat ialah ada dapatan daripada kajian-kajian sejarah yang menyebutkan rujukan-rujukan lama atau kita sebut rujukan-rujukan kuno bahawa Ibrani juga disebutkan di dalam catatan Mesir kuno ataupun di dalam catatan Asyur Babilonia dengan istilah Abiru ataupun Khabiru. Jadi Abiru ataupun Khabiru ni dinisbahkan pada siapa? Golongan orang-orang Badui. Badui daripada kabilah Ibrani ni yang dinisbahkan daripada keturunan siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ini dapatan daripada Mak Saleh. Seterusnya, yang lain. Ada yang mengatakan makna Ibrani ini ialah orang asing ataupun keterasingan bangsa. Dia adalah bangsa yang terasing. Ini terkait dengan sejarah bangsa Bani Israel itu sendiri. Ini boleh rujuk juga Perjanjian Lama. Dalam kitab yang sama, The Book of Genesis, kitab Kejadian. Buka fasal 39. Ada ayat 14, ada ayat 18. Boleh juga buka kitab Kejadian fasal 14 ayat 21. Boleh juga buka buku yang kedua. The Book of Exodus, Keluaran tu. Fasal pertama ayat 1 hingga 19. Jadi ini adalah merujuk kepada kaitan bangsa asing dan keterasingan bangsa tadi. Itu lebih kurang riwayat-riwayat, dapatan-dapatan kajian sejarah, penisbahan kalimah Ibrani. Itu yang pertama. Lagu mana? Pening ke? Ni baru satu istilah ni. Okey, jadi kita nak faham. Jadi nisbahnya lagu mana? Jadi Ibrani ni selalu dinisbahkan dengan apa? Dinisbahkan dengan bahasa. Baik. Seterusnya yang kedua, kita nak memunculkan istilah Bani Israel dan kita nak memunculkan istilah Yahudi. Selepas Nabi Allah Ibrahim, dalam sejarah kita belajar lebih kurang. Maklum bagi kita, isteri pertama Nabi Allah Ibrahim siapa? Sarah. Isteri kedua, Hajar. Baik. Melalui Sarah, Nabi Allah Ibrahim dikurniakan seorang anak. Nama dia Ishak, seorang Nabi dan Rasul. Manakala menerusi Hajar juga dikurniakan seorang anak yang diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul, iaitu Ismail. Dalam sejarah, siapa yang lahir dulu ni? Ismail ke Ishak? Ismail yang lahir dulu. Kemudian barulah Ishak. Ishak tu pun lahir dalam keadaan yang agak luar biasa.
Kerana pada waktu tu usia Nabi Allah Ibrahim dah lanjut, dah berusia tua. Manakala Sarah pula terkenal sebagai seorang wanita yang mandul. Jadi tetap diberikan kurniaan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang ni kita dah ada dua jalur. Yang satu masa dua-dua ni akan mengeluarkan bangsa yang besar. Satu Bani Israel, yang kedua Bani Ismail. Baik, daripada Nabi Allah Ishaq berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Rifqah binti Batuil. Rifqah binti Batuil. Rifqah, bahasa Arab. Kalau Inggeris, Rifqah ni apa? Bahasa Inggeris, Rifqah ni apa? Sebab kan dalam Bible kita akan jumpa pengistilahan nama yang ditukar ke Inggeris. Kalau Adam, dia jadi apa? Tulisan sama, sebutan lenggok tu Adam. Idris? Saya pun tak tahu Idris apa. Kalau Noah? Noah. Kalau Hud? H-E-D. Saleh? Shilah. S-H-E-L-A-S. Shilah. Kalau Ibrahim? Abraham. Kalau Ismail? Ismail lah. Kalau Ishak? Isaac. Okey. Baik, isteri dia Rifqah tu, kalau dalam bahasa Inggeris, Rebecca. Rebecca. Baik. Berkahwin dengan Rebecca, Allah mengurniakan kepada Nabi Ishak ni anak kembar. Anak kembar. Pertama, abang yang sulung nama dia Aish ataupun disebut Aisu, E-I-S-U. Manakala adik kembarnya ialah Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi kena tahu dan faham dalam sejarah Nabi Allah Yaqub tu lahirnya kembar bersama abangnya yang bernama Aish. Sebelum terlupa saya nak sebut, kalau tadi Nabi Lut disebut 27 kali, Nabi Ishak disebut berapa kali? Nabi Ismail 12 kali, Nabi Ishak 17 kali. Ismail 12 kali, Ishak 17 kali disebutkan dalam Al-Quran. Baik, selepas itu ada Nabi apa? Nabi Yaqub tadi. Inilah kita akan memecahkan kata kunci sebab Nabi Yaqub inilah yang digelar sebagai Israel. Nabi Yaqub pula disebut dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. Satu kali lebih berbanding dengan bapa dia. Siapa dia? Ishak 17 kali. Baik. Daripada Nabi Allah Yaqub inilah. Kemudian Nabi Yaqub berkahwin. Panjang cerita dia. Dia berkahwin. Berapa isteri Nabi Yaqub? Isteri Nabi Yaqub ada berapa? Angkat sekali lagi bang. 4. Betul lah tu. 4. Ni ikut sejarah Taurat, isteri yang pertama Lia. Isteri yang kedua siapa? Rahil. Liah dengan Rahil punya hubungan yang dekat. Liah tu kakak, Rahil tu adik perempuannya. Jadi dalam syariat terdahulu tak jadi masalah, tak jadi problem seorang kakak dikumpulkan sekali dengan seorang adik. Kalau zaman kita jangan buat hal. Boleh nak kahwin dengan adik. Itu pun kena lalui dua benda. Pertama, selepas kakak diceraikan, atau yang kedua, selepas kakak meninggal. Nak kahwin, kahwinlah. Tapi untuk kumpul sekaligus dan serentak, sudah terbatal syariat tersebut. Jadi, selepas dia nak berpindah balik ke Palestin, sebab isteri Nabi Allah, Yaqub alaihi salam ni, dia kembali kepada bumi nenek moyang dia di Faddam Aram. Bumi Faddam Aram, bumi siapa? Bumi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi sebelum berangkat dia dibekalkan dengan 2 orang pembantu. Yang pertama bernama Zalfah, yang kedua ialah Balha. Yang akhirnya kedua-dua pembantu ni pun dinikahi oleh Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi semua ada berapa? Ada 4. Ada 4. Baik. Daripada 4 isteri inilah yang akan melahirkan anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Isteri yang pertama melahirkan 6 orang anak. Raubin, Syamun atau disebut Simeon. Yang ketiga Lewi. Yang keempat Yahuza.
Yang kelima, Izakar atau disebut Yasakhir. Dan yang keenam, Zabulun. Ingat tak? 6 berapa? Raubin, Syamun, Lewi, Yahuza, Izakar ataupun Yasakhir, Zabulun. Tu isteri yang pertama, Layyah. Manakala isteri yang kedua, Rahil. Ini adalah ibu Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dan adik dia yang bernama Bunyamin. Jadi yang ni antara yang meninggal awal kerana isteri Nabi Allah Yaqub yang nama Rahil, mak Nabi Yusuf ni meninggal selepas melahirkan adik dia Bunyamin. 6 campur 2 berapa? 8. Kita nak berapa lagi? 4 lagi. Isteri yang ketiga Zalfah melahirkan 2 orang anak, Jad dan Ashir. Jad dan Ashir, manakala Balhah melahirkan 2 lagi anak, iaitu Dan, nama dia memang Dan. Dan sebab saya nak sebut Dan pula lepas tu kan. Dan Naftali. Jadi Raubin, Syamun, Lewi, Yahuza, Izakar, Zabulun, Yusuf, Bunyamin, Jad, Ashir, Dan Naftali. Tak ada anak perempuan ke? Ada. Dalam rekod mereka, anak perempuan ada seorang yang bernama Dinah. Anak perempuan ni daripada isteri mana? Daripada abang hak 6 orang. Isteri pertama tu ada seorang anak perempuan nama Dinah. Baik. Jadi 12 orang inilah yang dikenal sebagai Bani Israel. Bani bermaksud anak-anak Israel, kembali merujuk kepada Nabi Allah Yaqub. Jadi persoalan dia, macam mana boleh berlaku pertukaran daripada namanya yang asal Yaqub kepada penisbahan nama Israel. Baik. Kalau kita mengikuti sejarah sebagai contoh, penggunaan nama Israel ni boleh berlaku di antara kurun ke-18 hingga ke-19 sebelum Masihi. Ini bermula zaman Nabi Allah Yaqub tu sendiri. Kalau rujuk kitab Taurat, tuan-tuan akan boleh tengok di dalam perjanjian lama, The Book of Genesis, kitab Kejadian, pasal 32. Ini penting. Pasal 32 bermula ayat 24 sampai ayat 32. Di situ diceritakan apakah peristiwa yang berlaku sehingga kan Nabi Allah Yaqub ditukar kepada Israel. Berlaku peristiwa apa? Peristiwa Nabi Allah Yaqub bergusti. Bergusti dengan seorang lelaki. Ikut tafsir mereka, ada kata lelaki itu hanya malaikat, dan lebih jauh ada kata lelaki itu sendiri adalah Tuhan Yahweh. Jadi Nabi Allah Yaqub bergusti lawan siapa? Lawan Tuhan. Akhirnya menang. Walaupun paha dia sendiri patah ataupun terseliup. Sebab itulah Nabi Allah Yaqub mengharamkan atas diri dia makan tulang pangkal, daging unta bahagian tulang pangkal tu. Maksudnya unta bahagian tulang pangkal tu diharamkan atas diri dia. Disebabkan peristiwa tersebut. Baik, atas dasar itulah engkau selepas ini jangan sesekali dipanggil dengan nama Yaqub tetapi dipanggil dengan nama Israel. Kerana engkau telah mengalahkan Tuhan dan telah mengalahkan manusia. Jadi Israel. Baik. Walaupun cerita ini bagi kita dari sudut logika dan rasional nampak apa? Nampak dongeng. Di sudut kita nampak dongeng dan ada unsur-unsur yang berbau khurafat. Walau bagaimanapun mereka berpegang dengan kisah ini disebabkan kisah ini dimuat di dalam kitab suci mereka. Sebab Taurat ni kitab yang diimani, diyakini, dipercayai oleh mereka. Jadi mereka akan gunakan ayat-ayat ataupun firman yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Tapi bagi kita orang Islam, kita nampak tu lebih kepada dongeng dan lebih kepada khurafat. Baik, seterusnya perlu kita lihat kepada konteks ayat-ayat Al-Quran. Dalam konteks ayat Al-Quran, cuba tuan-tuan rujuk surah Ali Imran ayat 93. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurat. Kullu ta'am hillan li bani Israel. Semua jenis, semua bentuk makanan asalnya halal ke atas Bani Israel. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Kecuali apa yang telah diharamkan pada Israel atas dirinya sendiri. Pertama, daging tadi. Yang kedua, susu unta.
Dia haram tu atas konteks lah. Ada kata penyakit, ada kata peristiwa tu. Tapi bukan untuk orang lain. Untuk diri dia, min qabli an tunazzalat Taurat, sebelum diturunkan kitab Taurat. Maknanya kitab Taurat ni pada Nabi yang terkemudian, Nabi Musa. Jadi berpandukan ayat ni dan berpandukan tadi, kita dapat lihat bahawa penisbahan kalimah Israel dalam Al-Quran kita tidak mempunyai asas. Bukan ayat Quran tu tak ada asas. Maksudnya asas kepada penceritaan yang depa macam tadi tu. Maksudnya sebab-sebab, peristiwa, apa reason, apa clarify yang berlaku menyebabkan nama Yakub jadi Israel tak ada diceritakan dalam Al-Quran. Sebagaimana kita tengok kepada hujah depa dalam kitab Kejadian ayat 32, 24, 32 tadi. Tetapi di sini kita dapat lihat sesuatu. Apa yang mereka mahu munculkan sebenarnya ialah sifat resis. Sifat resis untuk mereka menaikkan Bani Israel itu sendiri. Maksudnya dengan kata lain, mereka cuba mengekang dan menghadkan, buat limitation. Bahawa Bani Israel ni punya keistimewaan tertentu. Yang mereka nak sekat apa, yang mereka nak had apa, yang mereka nak limitation apa, keturunan yang sebelah satu lagi. Iaitu nak menjatuhkan dan merendahkan martabat keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dengan meletakkan dia punya dia punya resis, dia punya kebanggaan, dia punya keunggulan hanya melalui jalur dan salasilah ini sahaja. Selepas peristiwa itulah baru muncul Bani Israel, bangsa pilihan Tuhan. Perjanjian Tuhan hanya dengan Bani Israel. Janji Tuhan hanya dengan Bani Israel. Keluar dah permainan-permainan seperti ini. Sebab dia nak cuba close up dan dia nak cuba hadkan apa? Hadkan penurunan wahyu, hadkan konteks Nabi-Nabi dan Rasul cuma melalui jalur belah ni saja. Dan sebab tu bila melalui Nabi Ismail, lahirnya Nabi Muhammad, mereka tanpa segan silu menolak kenabian dan menolak kerasulan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah ada agenda daripada peristiwa tersebut. Dan inilah yang disebutkan oleh ahli kaji sejarah dengan istilah, iaitu myth of origin. Dah dengar istilah ni? Myth of origin. Atau juga ada ahli sejarah yang menyebut, apa dia? Etiological myth. Dia ni apa? Dia ni ialah untuk create reason. Untuk cipta sebab atas terjadinya sesuatu peristiwa ataupun terjadinya sesuatu tradisi. Jadi mereka kena pegang kisah tu walaupun di sisi kita dianggap tak masuk akal, dianggap tak rasional, dianggap tak logik, dianggap berbau unsur dongeng dan khurafat. Kerana nak legalkan benda tu, mereka masukkan dalam kitab mereka dan mereka kena mempercayai dan mengimani. Okey, selesai di situ. Tentang Israel. Jadi Israel ni siapa? Israel Nabi Yakub. Ikut kitab mereka. Dan Al-Quran pun menyebut dengan kalimah Israel dan juga Bani Israel. Israel tu Yakub, Bani Israel tu anak-anak Yakub yang 12 orang tadi. Baik. Satu lagi ialah, bila kita baca di dalam tafsir, contoh terutama berkaitan surah Al-Baqarah ayat 40. Siapa ingat? Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Seruan daripada Allah, wahai Bani Israel. Kalau tuan-tuan baca tafsir, seruan ni untuk siapa? Seruan ni untuk siapa? Dah panggil Bani Israel, mesti Bani Israel. Sedangkan kepenggunaan kalimah Bani Israel ni dah tak berlaku pada zaman ayat ni diturunkan. Ni nanti saya pegang ayat ni, nanti kita bahas malam esok. Cuma nak bahasnya, yang diseru dalam ayat ni ialah Yahudi-Yahudi yang berada di kota Madinah hak hidup sekali dengan Nabi Muhammad. Tapi diseru dengan kalimah Ya Bani Israel. Wahai anak-anak Bani Israel. Kenapa saya sebut demikian? Sebab di dalam history ataupun sejarah, kepenggunaan ni dah tak berlaku. Sebab dalam kitab-kitab sejarah, bila Nabi berhijrah, selalu disebut dengan terma apa? Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Nadir,
Yahudi Bani Qainuqa. Dah ada kepenggunaan kalimah Yahudi di depan. Dia tak sebut Bani Israel Quraizah, Bani Israel Qainuqa, Bani Israel Nadir. Disebut dengan kalimah Yahudi. Tetapi bila nak seru dalam ayat ni, Ya Bani Israel, ada pemaknaan dia. Sebab ini adalah seruan terakhir kepada mereka untuk kembali bertaubat kepada Allah dan mengubah prinsip kehidupan mereka. Selepas ni, kalau mereka tak mau berubah juga, tak mau bertaubat juga, maka berlakulah kutukan dan laknat Allah atas mereka. Ini peluang terakhir. Sebab apa? Sekarang kamu tengah hidup pada Nabi dan Rasul terakhir. Muhammad duk ajak kamu, Muhammad duk seru kamu. Supaya kamu mengingati kembali sejarah nenek moyang kamu. Kalau tak mau dengar juga, habislah peluang lepas pada ni. Begitu juga dalam konteks-konteks yang lain. Kita perlu tengok timeline tu. Kadang-kadang kita baca, bunyi Bani Israel sezaman. Bunyi Bani Israel sezaman. Ada yang ketika Allah mengungkapkan kalimah Bani Israel ni, ialah yang berlaku ketika yang hidup zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada ketikanya bukan zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Contoh dalam Al-Baqarah juga. Wa iz qulna dkhulu hadhil qaryah faqulu minha haitsu syi'tum wadkhulul baba sujjada. Dan ingatlah ketika kami memfirmankan kepada mereka supaya memasuki kota ini, memasuki bandar ni. Ni Bani Israel zaman siapa ni? Fakulu minha haitsu syi'tum, makanlah apa saja di tempat mana pun yang kamu sukai dengan seenak-enaknya. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah kamu melalui pintu gerbangnya. Ni Bani Israel pada masa ni, ayat ni tuju pada bawah pemerintahan, bawah naungan siapa ni? Bukan Nabi Musa dah. Bukan Nabi Harun dah. Tapi bawah Nabi Yusha bin Nun. Ni hak selepas mereka menang perang dah ni. Jadi Allah memerintahkan mereka masuk dalam kota tersebut. Nabi Musa duduk mana? Wafat dah. Nabi Musa duduk mana? Nabi Harun duduk mana? Wafat dah. Sebab kebanyakan daripada mereka yang hidup zaman Nabi Musa dan Nabi Harun telah diwafatkan, dimatikan oleh Allah. Sebab sesat padang teh berapa puluh tahun? 40 tahun dah. Jadi hak kebanyakan yang tua-tua, yang ingkar-ingkar tu habis mati dah dalam tempoh tersebut. Jadi dah lahir generasi baru yang jadi pengikut kepada pemimpin mereka, iaitu Yusha bin Nun. Zaman Nabi Yusha itulah mereka sanggup untuk berperang. Kalau tak sanggup lagi, agak-agak berapa lama lagi nak disesatkan oleh Allah di padang teh yang sama. 40 tahun ni cukup dah memberi pengajaran. Tapi duk lagu tu pun Allah bagi macam-macam lagi kan. Naungan awan, manna wassalwa. Nabi Musa ketuk famfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrabahu. Ketuk tongkat dia terpancar 12 mata air. Nikmat duk bagi walaupun duk sesat. Tapi perangai. Ni bawah zaman Nabi Yusha. Tu pun buat perangai lagi. Cuba tuan-tuan baca. Wadkhulul baba sujjada. Kamu dah menang. Jadi masuk dah melalui pintu gerbang dia dalam keadaan sujud. Allah suruh masuk dalam keadaan sujud. Tapi dia masuk lagu mana? Dia masuk, dia duduk, dia letak punggung, dia masuk punggung dulu, mengesok. Tuan-tuan boleh brain tak? Perangai. Bila berperang, Allah bagi jaminan menang. Allah bagi menang. Allah bagi menang dah. Inilah berlaku peristiwa apa? Yang terkenal dalam sejarah. Tertahannya matahari di tangan Nabi Yusha. Buka kitab hadis. Mereka berperang tu. Tapi ditahankan matahari. Matahari berhenti bergerak. Jadi time freeze pada masa tu. Nak bagi menang. Menang dah. Bila menang, bergembira lah. Masuk dalam kota dalam keadaan sujud. Tapi dia pergi duduk, dia mengesok masuk punggung dulu. Waqulu hittatun. Kamu sebut istilah hittah, naghfir lakum. Ampun dosa. Tapi dia pergi sebut hintah, dia pergi sebut kalimah lain. Padahal itu kalimah bentuk istighfar. Supaya Allah mengampunkan kamu. Tak, dari sudut ilmu psikologi, tuan-tuan boleh fikir dan brain tak? Kamu baru lepas daripada hukuman. Dah Allah bagi macam-macam, bila Allah suruh masuk dalam keadaan sujud, tak payah pun. Sambil berjalan, dalam sujud tu bukan sujud macam semayang sebenarnya.
Sujud dalam bentuk tunduk, macam rukuk tu. Siapa yang berkenderaan duduk atas kuda, tundukkan kepala sehingga janggut dia mencecah leher kuda. Sama macam Rasulullah masuk ketika pembukaan kota Mekah. Tapi nak buat juga hak Allah marah, hak Allah murka. Macam saja-saja nak buat benda tu nak nak kata apa? Hak sebelum ni perangai macam-macam dah. Kalau tengok hak zaman Nabi Musa, tuan-tuan boleh brain tak? Baru tinggal naik Bukit Tursina, dia pergi sembah patung anak lembu. Hak Samiri buat tu syirik dah. Lepas tu hak peristiwa lain, mereka nak tengok hak 70 orang nakik tu, hak Nabi Musa bawa naik bukit, turun nak tengok bagaimana wahyu difirmankan kepada Nabi Musa. Bentuk wahyu diturunkan. Boleh tengok dah bagaimana bentuk wahyu diturunkan. Tak puas hati sebab tak dengar suara. Boleh tengok keadaan wahyu turunkan. Tak puas hati, kami nak dengar juga suara. Allah bagi dengar suara. Bila bagi dengar suara, tengok dia minta apa? Narallah jahratan. Kami nak tengok wajah Allah, muka Allah jelas-jelas depan mata kami. Baru dengar suara nak tengok muka. Last sekali, fa akhadhatkumus sa'iqah, mari kilat peti sabun menyambung, KO habis. Hak Nabi Musa nak minta tengok tu apa jadi kat Nabi Musa? Pengsan. Tapi nikmat Allah bagi, hak mana lingkup semua 70 orang tu, dihidupkan kembali. Bagi hidup. Bagi hidup balik. Nikmat dah. Nikmat. Baca sejarah, baca tafsir. Itu secara sepintas lalu. Sebab kita kena faham, Bani Israel ni, walaupun sebut Bani Israel, Bani Israel ni mesti ada orang awam dia, netizen. Mesti ada kependitaan dia, rohib dia, robai dia. Jadi kalau dalam Quran digunakan terma dan istilah ahlal kitab, tu merujuk kepada golongan mana? Contoh mari ayat Quran, Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahli kitab. Merujuk kepada netizen awam biasa ke hak robai depa? Hak mana? Hak robai depa. Sebab apa? Ni kali ke-10 saya tanya, itulah jawapan dia. Mungkin sebab sinonim kalimah ahli tu. Bila ahli cekap, bila ahli mahir, bila ahli hebat. Sebab ahli di depan. Ahli tu, ahli ni kan. Baik, ahli kitab ni dia masuk dua-dua. Yang jahil, yang alim. Yang awam, yang netizen, yang pedri dan robai mereka termasuk dua-dua. Maksud ahli kitab di sini terkait dengan 3 benda. Percaya kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul. Ketiga, percaya kepada kitab Taurat. Masuk ahli kitab tu. Jadi hak alim pun pegang 3 ni. Bukan hak ta'alim. Hak robai, rahib mereka pun ahli kitab. Jadi kalau terma yang spesifik, yang khusus untuk alim saja, pendeta saja, tang mana? Bila tuan-tuan baca Quran bertemu dengan terma dan lafaz ni. Allazina atainahumul kitab. Iaitu orang-orang ataupun golongan yang diberikan kitab. Ataupun dia datang ada kalimah wa. Wallazina atainahumul kitab. Ataupun dia datang dengan kalimah fa. Fallazina atainahumul kitab. Contoh. Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Iaitu mereka yang diberikan kitab, mereka lebih mengetahui tentang ciri-ciri sifat-sifat Nabi Muhammad lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Kenapa ni khusus kepada robai mereka, bukan orang awam mereka? Sebab sifat kitab Taurat dia tak sama macam Quran. Tuan-tuan, Quran yang kita pegang pada hari ini, sejahil-jahil manusia yang beragama Islam, boleh memiliki, boleh pegang, boleh belik, boleh baca Quran. Dia Islam, tapi dia katakan yang paling jahil pun, tak ada siapa boleh halang dia, orang Islam lain, daripada orang ni nak memiliki Al-Quran. Aku nak beli Quran, tak ada siapa boleh halang. Aku nak memiliki Quran, tak ada siapa boleh halang. Aku nak buka, nak belik Quran, tak ada siapa boleh halang. Cuma yang jahil tu sifat dia. Begitu juga yang paling alim boleh. Maksudnya tak ada siapa pun dikecualikan. Semua boleh buka, semua boleh belik, semua boleh baca, semua boleh kaji, semua boleh rujuk, semua boleh analisis. Jadi Islam berbeza. Bila keterbukaan berlaku, sekiranya kita buat silap, orang lain boleh tolong tegur. Contoh saya baca
Surah mungkin betul, saya sebut nombor ayat tu salah. 43. Oh, minta maaf Ustaz, bukan 43, ayat 34. Maksudnya siapa-siapa boleh tengok, terbuka. Tapi sifat kitab Taurat, satu lagi sebab dia zaman yang dulu, zaman yang kuno, dia tak ada kilang cetak macam boleh banyak-banyak macam hari ni. Maksudnya dia kena tulis tangan. Jadi Taurat ni lebih spesifik berada di tangan siapa? Di tangan para robai sahaja. Para ulama-ulama mereka. Sebab tu orang awam dan netizen mereka senang dimanipulasi. Bila mereka menukar antara sifat robai-robai mereka kan, yang halal, mereka pergi buat haram, yang ni tanda rasul berhenti ke apa ni? Takut dia punya sound tu, berhentilah Ustaz. Okey. Okey. Kemudian mereka mengubah yuharriful kalima'an mawadhi'ih. Mengubah kalimah-kalimah daripada tempatnya. Menyembunyikan kaitan tentang sifat-sifat dan ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjual dengan harga yang murah. Ni sifat-sifat robai mereka. Jadi kalau mereka manipulate, kalau mereka tipu hukum hakam, kalau mereka mengubah ajaran agama, orang awam tak tahu. Dengar saja, nganga saja. Ni hak kira kes zaman-zaman dulu lah. Zaman lah ni siapa pun ada keterbukaan tu. Baik. Boleh faham tak beza tadi? Ahlul kitab dengan allazina atainahumul kitab. Okey, tu beza orang awam dengan robai ataupun pendeta dia. Baik, kembali kepada hak tadi. Hak awal tadi. Tentang 12 Bani Israel. Jadi dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan perasan, surah Al-Ma'idah ayat 12. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian daripada Bani Israel. Wa ba'athna, dan telah mengangkat minhum, daripada mereka, 12 naqiba, 12 orang nakib. Jadi 12 orang nakib ni siapa? Adakah berbeza dengan anak-anak yang 12 Bani Israel tu? Ya, berbeza. Kenapa saya kata berbeza? Tuan-tuan boleh rujuk Al-Ma'idah ayat 12 tu tentang 12 nakib Bani Israel. Buka tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ni. Dia ada perbahasan 12 nama yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnu Ishaq. Tapi penulis kitab, siapa? Imam Ibnu Katsir tu, dia sailang. Dia kata, aku telah membaca kitab Taurat daripada kitab yang keempat, dan aku menemui di dalamnya 12 nama yang berbeza dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq pun bawa 12 nama. Tapi Imam Ibnu Katsir bila dia rujuk kitab Taurat pada kitab yang keempat, nama yang ada dalam kitab Taurat yang dirujuk tu berbeza dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq. Antaranya, nakib yang 12 ni terkemudian. Contohlah saya bagi beberapa nama. Pertama tadi siapa ingat? 12 Bani Israel, nombor satu nama apa? Raubin tadi. Raubin. Kalau Raubin, pemimpin dia, nakib dia ialah As-Sawni. As-Sawni bin Sadun. Ini riwayat Imam Ibnu Katsir. Contoh yang kedua, Syam'un. Kalau Syam'un, nakib dan pemimpin dia, kalau Bani Syam'un ni siapa? Samuel bin Surshaki. Samuel bin Shursaki, contoh. Lewi tak ada. Kalau Yahuza, Yahuza. Al-Hashun bin Amiziyab. Al-Hashun bin Amiziyab. Lepas tu siapa dia? Izakar, Shal bin Sa'un. Kalau Zebulun, Al-Yab bin Halub. Kalau Yusuf dia ada dua. Sebab keturunan Yusuf, satu nama Yufraim, satu nama Manasseh. Kalau Yufraim, Masya bin Amanpur, pemimpin mereka. Kalau Manasseh, Hamlayail bin Masrun. Tu contoh dah. Maksudnya ada perbezaan tak? Ada perbezaan. Hak 12 tu ialah Bani Israel. Yang ni 12 nakib adalah anak cucu keturunan mereka mewakili 12 tadi. Sama lah macam zaman Rasulullah pun terkait dengan angka 12 juga. Tang mana terkait dengan angka 12? Ketika perjanjian Aqabah. Ingat perjanjian Aqabah. Ada 12 orang kan? 3 daripada suku Aus, 9 daripada suku
Khazraj. Ingat ke tak? Ingat ke tak 12 orang? Perjanjian Aqabah. Cuba sebut nama, hak ingat. Aus, 3 orang yang popular. Usaid bin Hudair, seorang. Sa'ad bin Khaisamah, yang kedua. Yang ketiga, Rif'at bin Abdul Munzir. Ada juga riwayat kata Rif'at bin Abdul Munzir diganti dengan Al-Haitham bin Taihan. Itu 3. Tinggal 9 Bani Khazraj. Abu Umamah As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi', Abdullah bin Rawaha, Rafi' bin Malik, Al-Barra' bin Ma'rur. Al-Barra' bin Ma'rur, lepas tu Ubadah bin As-Samit, Sa'ad bin Ubadah, kemudian Al-Munzir bin Umar, kemudian Abdullah bin Amru. 9. Jadi 3 campur 9, 12 juga. Syiah pun 12 juga. 12 apa? 12. Imam 12 dia tu lah. Isnah Asyariah. Imam-imam Ahlul Bait tu. Padahal tak ada kena-mengena pun Ahlul Bait dengan mereka. Mereka saja menisbahkan ke Ahlu Baitan dia tu dengan mereka. Okey. Kembali. Bila dah 12 Bani Israel ni lahir, inilah kemudian Nabi Allah Yusuf, anak beranak mereka. Jadi Nabi Allah Yusuf dikhianati oleh siapa? Saudara-saudara mereka kerana mereka tak puas hati seolah-olah Nabi Allah Yaqub melebihkan, melimpahkan kasih, sayang dan kecintaan kepada Yusuf. Jadi mereka rancang. Mereka melakukan pengkhianatan, komplot. Bahasa hari ini kita sebut konspirasi, itu konspirasi dah tu. Okey. Rancang pergi mana? Pergi bawa adik main lah kononnya. Kemudian akibat lalai, adik ni dimakan oleh apa? Dimakan oleh serigala. Dimakan oleh serigala. Bawa balik baju Yusuf yang berdarah. Okey. Kemudian, adik dia ni sebenarnya dia buh kat mana? Dia buh dalam perigi. Tapi dia tunggu. Dia tunggu nak tengok apa yang terjadi. Ada riwayat menyebut batu kat tempat Nabi Yusuf duduk tu disebut batu Raghufah dalam tafsir. Nama batu. Sebab bila dia jatuh tu dia ada batu kat tengah telaga. Jadi Nabi Yusuf duduk situ. Jadi bila orang buat turun timba lah. Jadi dia bergayuk pada timba tu naik. Kemudian bila orang tu tengok Nabi Yusuf, abang-abang dia hak duk stay tunggu tu keluar. Oh, ni sebenarnya hamba kami hak lari. Sebab dia nak duit tu. Dia nak duit tu. Bukan nak bagi pelepas saja. Kami lama duk cari. Rupanya dia sembunyi dalam perigi ni. Tapi kalau kamu nak beli, kami nak jual lah. Jadi dia jual lah dengan harga beberapa dirham. Akhirnya Yusuf terbawa sampai ke negeri Mesir. Ringkas cerita, duduk dengan keluarga angkat dia, kemudian dia angkat dengan mimpi tu dia diangkat jadi menteri pembendaraan, menteri kewangan. Jadi berlakulah perpindahan Bani Israel akibat kemarau, akibat payah punca makanan. Jadi ringkas cerita lah ni senang, semua keluarga Bani Israel berpindah ke bumi Mesir. Jadi duduklah di bumi Mesir. Dalam tempoh yang lama, akhirnya sampai pada zaman Nabi Musa. Bila zaman Nabi Musa tu, dia naik dah pemerintah lain. Dia tak sama macam dulu. Sebab zaman Nabi Yusuf tu, zaman Hyksos. Bukan zaman Fir'aun, zaman Hyksos. Mari zaman Nabi Musa ni zaman Fir'aun. Jadi mereka kata, ni bangsa luar daripada bumi kita. Duduk sini dapat macam-macam lebih-lebih pula. Macam kita hari ni lah, orang luar mari kaya, duduk senang. Kita tak boleh lah duduk tempat kita. Jadi akhirnya jadi apa? Jadi kuli, jadi hamba. Yang lebih parah, bila anak-anak lelaki mereka dibunuh hidup-hidup. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Harun telah membebaskan melalui pertolongan Allah. Dia panjanglah cerita dia tu. Nak keluar pun payah. Sebab nak keluar kena cari apa dulu? Malam yang mereka nak keluar, nak lari tu, kena cari apa dulu? Sesat tu. Malam tu sesat. Nak pergi kot tu tak kena, nak pergi kot ni tak kena, nak pergi kot ni tak kena. Barulah ada orang tua di kalangan mereka peringatkan bahawa dulu kita pernah ada perjanjian. Perjanjian dengan siapa? Perjanjian dengan Nabi Yusuf. Zaman Nabi Yusuf dulu, kita dah janji masuk ke bumi Mesir sama-sama. Kalau kita nak keluar pun, keluar sama-sama. Keluar sama-sama. Bila keluar sama-sama tu, apa yang tertinggal? Nabi Yusuf yang tertinggal. Sekarang kita kena cari makam Nabi Yusuf, korek balik, bawa Nabi Yusuf tu sekali dengan kita keluar. Tapi masalahnya, dah zaman berlalu, tak ada siapa tahu pun di mana makam Nabi Yusuf yang sebenar. Akhirnya ada seorang tua. Ada seorang tua tahu. Tapi dia tak mau habaq. Demand punya. Dia kata, boleh tak kamu berjanji dengan aku untuk aku habaq? Dia minta apa dengan Nabi Musa?
Dia minta kalau aku bagi tahu, aku nak menjadi jiran kamu di syurga kelak. Besar permintaan dia tu. Tapi padanlah dengan dia seorang tahu tu. Tuan-tuan tahu tak yang jadi Nabi Muhammad nak cerita kisah ni sebab apa? Yang jadi nak keluar kisah pasal cari makam Nabi Yusuf ni. Sebab yang betulnya Nabi Muhammad pi kepada golongan Arab Badui. Jadi bila golongan Arab Badui ni Nabi tanya mereka, mintalah apa yang kamu nak minta. Mintalah apa yang kamu nak minta. Jadi orang Arab Badui, standard pemikiran dia agak-agak dia nak minta apa bila Nabi kata minta apa tahu. Dia nak minta unta yang gemuk. Unta gemuk yang susu penuh lah. Maksudnya dia kena perah susu sekali dengan seketing. Kalau kereta tu Mugen ke RS sekali lah. Lepas tu baru Nabi tanya, pasal apa kamu tak minta padaku sama seperti wanita tua Bani Israel minta dengan Nabi Musa dulu? Daripada Nabi sebut macam tu, jadi sahabat tanyalah, apa cerita dia yang wanita Bani Israel minta? Baru keluar cerita ni. Maksudnya berbaloi tak permintaan dia? Berbaloi lah nak jadi jiran Nabi Musa dan syurga. Kamu aku tanya nak minta apa? Nak minta unta sekali dengan seketing kan? Tu asal cerita dia. Nak keluar cerita ni. Baik. Berjaya dah. Sekarang ni belakang Firaun dan tentera dia kejar. Depan tu siapa? Depan tu laut. Laut. Akhirnya perintah daripada Allah, Nabi Musa pun pukul laut, terbelah. Sekarang menyeberanglah. Bila selamat sampai di sana, tadi mata yang menyaksikan, tongkat dipukul, laut terbelah. Mata yang sama menyaksikan, laut ditangkuk kembali, dan mata yang sama menyaksikan Firaun dan tentera dia, mati lemas dihanyutkan oleh Allah. Inilah kemenangan, inilah nikmat. Bila sampai sebelah sana, jadilah macam-macam tu kita dah sebut. Sembah patung lembu lah. Sampai satu kawasan yang mereka lalu tu, ada riwayat menyebut ada orang sembah berhala. Dia boleh minta pada Nabi Musa buat satu berhala nak sembah juga. Boleh tengok pemikiran dia, terpelik-pelik lah. Okey, selamat dah tu. Pipi sampai siapa? Sampai Nabi Yusha. Bila Nabi Yusha pun tak ada. Kemudian selepas Nabi Yusha, Khalid bin Yafuna, Khalid bin Yukanna pun tak ada. Selepas tu Hizkil bin Buza pun tak ada. Last kali, zaman tu tak ada Nabi dan Rasul. Zaman tu mereka diperintah oleh 10 hakim Bani Israel. Cari dalam kitab para hakim. Taurat, kitab para hakim tu ada bukan 10, 12. Nombor 12 ni cukup sinonim. Siapa 12 para hakim Bani Israel? Pernah dengar tak? Para hakim ni? Tak pernah dengar. Nombor 1 nama dia Otnil. 2 Ehud. 3 Samgar. 4 satu-satunya hakim wanita, Deborah. Dengan pembantu dia, panglima perang dia nama Barak. Yang kelima Gideon. Diganti hujung-hujung dengan Abimelech. Kemudian yang ke-6 Tola. Yang ke-7 Yair. Yang 8 Yefta. 9 Ebzon. 10 Ebzon Elam. Kemudian Abdon Simpson. Simpson tu pun tak tahulah Simpson lain ke. Simpson merujuk kepada Nabi Samson. Nabi Syamun. Nabi Syamun yang kuat tu lah, yang gagah tu. Wallahualam lah, Simpson Syamun tu merujuk kepada hak tu ke nama lain. Nabi Samson tu hak lain. Habis zaman tu, di hujung-hujung tu, dia biasa keturunan para nabi mereka ni lahir daripada keturunan mana? Levi. Keturunan Levi itu melahirkan para nabi. Nabi Musa Levi, Nabi Harun Levi. Kalau raja-raja, keturunan Yahuza. Macam Nabi Daud, Yahuza, Nabi Sulaiman, Yahuza. Okey, biarlah di situ. Di hujung pemerintahan Hakim 12 tu, di situlah lahirnya Nabi Samuel. Nabi Samuel. Kalau Arab Samuel, Shin Mim Waw Ya Lam. Samuel. Samuel. Nabi Samuel ni sisa terakhir Nabi daripada keturunan Bani Lewi. Ada 2 yang dia pegang. Tongkat Nabi Musa dengan tanduk yang mereka, tanduk tu sebenarnya, tanduk dalam tu mereka isi minyak suci. Tujuan minyak suci ni, siapa-siapa yang dilantik jadi raja ke pemimpin Bani Israel, mereka akan ambil minyak tu, lumurkan pada hari penabalan dia jadi pemimpin ataupun raja. Jadi mereka ni duk mengadu lah. Pada masa tu siapa duk serang mereka? Jalut. Ni dia keluar hujung surah Baqarah tu, Jalut. Jalut serang Bani Israel. Banyak dah tanah-tanah yang dirampas. Jadi mereka pergi jumpa Nabi Samuel, minta Nabi Samuel mengangkat seorang raja, angkat seorang pemimpin,
yang mana mereka bersedia berkorban duduk di belakang raja dan pemimpin ini berperang nak lawan Jalut konon-kononnya. Jadi Nabi Samuel pun betul ke hampa ni. Bukan aku tak kenal hampa ni lagu mana sejarah hampa ni. Hak perang dulu pun takut nak masuk sampai kena sesak 40 tahun. Ni betul ke nak berperang ni? Betul. Bila betul, maka satu ketika siapa? Hak nak lawan Jalut terkenal. Jalut dengan Tolut. Tolut kalau dalam Taurat dia sebut Sul. S-A-U-L. Sul tu merujuk kepada Tolut lah. Bukan pula buka Sul. Siapa pula Sul ni? Sul tu siapa? Tolut. Sebab nama berubah kan macam tadi. Isaac. Satu hak jauh nama Nabi ni, Nabi Syuaib. Agak-agak apa? Kalau dalam Latin ni, Nabi Syuaib. Kalau lain dekat-dekat, Abraham. Ishak, Isaac. Ismail. Yakub apa? Jacob. Dekat-dekat. Kalau Nabi Syuaib? Syuaib apa? Syuaib. Hak tu terlampau jauh. Dia dekat dengan, bukan nak menghina ya, dia dekat dengan nama minyak pelincir. Jethro. Jethro tu adalah Nabi Syuaib. Jethro. Jauh kan? Jauh. Kalau Nabi Yunus? Jonas. Jonas. Zakaria. Yahya. John. Isa. Yesus. Muhammad dan sebagainya. Okey. Ada Nabi-Nabi apa lagi? Kalau Nabi Ilyas? Nabi Ilyas tu bukan nama dekat-dekat. Nama-nama lebih kurang. Nabi Syuaib. Okey, kembali. Dan akhirnya lantik Tolut. Tolut ni siapa? Tolut ni adalah, dia macam Ahmad Al-Baq. Apa dia pekerjaan Ahmad Al-Baq? Jaga kambing. Satu hari pun lebih kurang sama. Seekor anak kambing dia hilang. Kawan tu pergi dalam bukit jumpa harta jin tu kan. Ni tak. Dia tak jumpa. Cuma dia lalu depan rumah Nabi Samuel. Tanya Nabi Samuel, adakah nampak anak kambing dia? Tak. Tapi sepanjang sesi dialog dengan Nabi Samuel, peristiwa pelik berlaku. Minyak yang di dalam tanduk tu menggelegak dengan sendiri. Menggelegak. Ni salah satu tanda orang itulah yang terpilih. Tunggu sat, ringkas cerita. Satu lagi dia buat keluar tongkat Nabi Musa. Dan bila ukur ketinggian Tolut daripada kepala sampai kaki sama tinggi dengan tongkat tersebut. Inilah manusia yang dipilih dan akan diangkat jadi pemimpin Bani Israel. Tapi sayangnya dia keturunan Bunyamin. Tolut keturunan Bunyamin dan keturunan Bunyamin dianggap keturunan low class di sisi mereka. Walaupun dah keturunan Bani Israel, tapi low class. Kalau boleh Lewi kami nak. Kalau boleh Yahuza kami nak. Action. Padahal keturunan mereka. Apatah lagi kalau orang Sungai Duyung ke mana? Terpilih tu orang Sungai Duyung. Lagilah tak boleh pula. Akhirnya terpaksa juga terima. Terpaksa terima. Dan didatangkan apa? Didatangkan The Ark of Covenant. Apa tu? Tabut Sakinah. Tabut Sakinah. Okey. Perang. Dalam tentera tu Allah nak filter, Allah nak saring. Kan nanti berjalan tengah panas, dah akan tekak, akan dahaga, tekak, akan haus, kamu akan jumpa sebatang sungai. Tapi tak ada seorang pun diberikan izin kebenaran untuk minum air sungai itu. Jadi bila hak puluh ribu tadi, jumpa sungai. Faham lah. Ada hak seteguk, ada hak 2-3 teguk, ada hak siap isi dalam khirbah. Hak lebih jauh, kupu-kupu keluar, puak lentang keluar, jumpa sungai lah ke mana? Akhirnya terpilih saja. Terpilih tu. Termasuk yang terpilih tu ada seorang tentera dia yang baru berusia 19 tahun. Siapa dia tu? Dia ada macam tali tu, dia letak batu. Dialah yang lempak kena kepala siapa? Kepala Jalut sampai Jalut meninggal. Siapa tu? Itulah Nabi Allah Daud alaihi salam.
Jadi pada masa Talut tu, Nabi Allah Daud termasuk di kalangan tentera-tentera dia yang baru berusia 19 tahun. Dia yang bunuh Jalut. Akhirnya ringkas cerita, siapa jadi raja? Talut. Bila Talut meninggal, siapa naik? Ni naik King of David. Inilah bermula the golden age of Israel. Zaman keemasan dah. Sebab mereka ada kerajaan yang kuat, kerajaan yang besar di bawah Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Allah Daud ni wafat umur apa? Wafat umur 100. Asalnya umur dia Allah bagi 60. Daripada mana dia dapat 40 tu? 40 tambahan. Baca dalam kitab hadis sahih, tengok awal-awal penciptaan Nabi Adam. Kita tak pernah dengar ni. Awal-awal penciptaan Nabi Adam tu, bila Allah dia buatlah bila Allah pegang bahagian punggung Nabi Adam ni, maka berguguranlah anak-anak cucu keturunan dia. Jadi dalam gambar-gambar itu tiba-tiba Nabi Adam tengok ada satu tu bintang macam bersinar terang, cerah di dahi dia. Lalu tanya, siapa ni? Ni adalah salah seorang anak cucu keturunan kamu yang akan lahir kemudian. Siapa dia? Dia ialah Nabi Daud alaihi salam. Berapa umur dia yang kamu tentukan? 60. Ambil umur aku 40, topak atas dia. Sebab tu patut umur Nabi Adam 1000. Tapi bila malaikat Israel nak mari ambil nyawa dia ketika 960, sebab buang dah 40, dia terlupa. Bukan 1000 ke? Hang tak ingat ke hang bagi kat anak cucu hang yang namanya Daud? Ini ada dalam hadis. Ni nampak blur ni, macam tak pernah jumpa dah kan. Lepas tu duk cakap aku cerita hak pelik-pelik, ni letih mereka ni, mereka kitab tak buka. Okey, baik tu lebih kurang Nabi Daud. Selepas Nabi Daud siapa? Nabi dan Rasul juga terkenal. Anak Nabi Daud siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman naik tahta 970 sebelum Masihi. 970. Okey, Nabi Sulaiman tuan-tuan tahulah mukjizat dia kan. Boleh menundukkan angin, menundukkan jin, setan, apa semua ni. Boleh bercakap dengan bahasa binatang macam-macam. Sampailah satu tahap, ada riwayat kata 932 sebelum Masihi, ada kata 930. Tak tahulah. Mungkin sejarawan boleh menentukan 932-930 tarikh kewafatan Nabi Sulaiman. Jadi bila Nabi Sulaiman wafat, inilah perpecahan berlaku. Kerana dua orang daripada anak dia, satu nama Yarba'am, terkenal dalam Taurat disebut Jeroboam. Ataupun satu lagi Rohba'am, Rehoboam tu berebut dua wilayah. Inilah yang menyebabkan selepas kemangkatan dan kewafatan Nabi Sulaiman, maka Bani Israel berpecah. Satu, mereka ada kerajaan Israel Utara. Bawah tu Judah Selatan. Israel Utara 10 orang yang sokong, Judah Selatan 2 yang sokong, 12. Jadi nak faham lagu mana? Kena tengok hak 2, tolak hak 2, baki tu semua sokong hak 10. 2 di bawah Yahuza dan Bunyamin. 2 hak bawah, kerajaan Judah Selatan tu pendukung dia Yahuza, Bunyamin. Tolak Yahuza dengan Bunyamin, 10 lagi semua Israel Utara. Pernah berlaku peperangan antara mereka tu, walaupun sama-sama Bani Israel. Tapi sejarah mengungkapkan 722 sebelum Masihi. Atas pada mereka sikit, sebelah tu ada kerajaan besar. Apa dia? Assyrian Empire. Di bumi Syam sekarang tu. Assyrian Empire, raja pada masa tu ialah Shalmaneser. Jadi Raja Shalmaneser 722 sebelum Masihi serang kerajaan Israel Utara. Sehingga lingkup semuanya. Ini dia sebut 10 Lost Tribe of Bani Israel. Kalau tuan-tuan baca sejarah ataupun tulisan bertajuk 10 Lost Tribe of Bani Israel, inilah kisah dia. Bila kerajaan Assyrian Empire bawah Shalmaneser 722 serang Israel Utara. Tak tahu mereka diaspora ke mana. Maksudnya lepas kena serang tu, hak mati tu matilah. Kalau ada berbaki yang hidup tu, mereka terpencar ke bahagian mana. Okey, selesai di situ. Hak bawah selamat lagi. Judah Selatan tu. Judah Selatan boleh bertahan sampai 586. Tadi 722, ni 586 sebelum Masihi. Siapa yang serang mereka? Sebelum tu. Kerajaan Yahuza ni lah nanti penisbahan keluar dengan istilah Yahudi baru keluar di sini. Sebelum ni Bani Israel. Kita berbicara Bani Israel lagi. Yahudi nak keluar sebab kerajaan Yahuza ni.
Kerana Yahuza ni ada kepentingan di sisi mereka. Kadang-kadang mereka sembang tu lebih daripada nilai dan darjat Nabi Yusuf lagi bila sembang bab Yahuza. Ada beberapa perkara kerana apa mereka melebihkan Yahuza. Pertama ialah antaranya asal mereka nak bunuh terus Yusuf tu. Tapi siapa yang cadangkan supaya bubuh dalam telaga? Yahuza. Maknanya Yahuza cuba menyelamatkan juga. Dia tak mahu adik dia mati, tapi dia nak adik dia diambil orang lain ke, dijual ke supaya jauh dengan bapak dia. Hak lain tu asal nak bunuh terus. Yang kedua ialah dia yang mencadangkan kepada bapak dia Nabi Yaqub supaya dia dengan Bunyamin dihantar ke Mesir. Sebab pada masa tu nak cari bekalan makanan. Kalau tak cari, mereka akan mati kebuluran. Kemudian yang ketiga, mengikut Taurat mereka, selepas Nabi Yusuf wafat, Yahuza lah yang mengambil alih pemerintahan tu. Bukan pada adik-beradik hak lain. Sebab tu dalam 3 konteks ni, mereka melebih-lebihkan Yahuza. Jadi selepas tu, keluarlah istilah Yahudi tu. Yahudi lepas pada ni, dirujuk pada apa dah? Dirujuk kepada agama yang dibawa oleh Nabi Musa berpandukan kitab Taurat. Jadi sebab itulah Ibrani lebih kepada bahasa, Bani Israel lebih kepada bangsa, dan Yahudi lebih kepada agama. Walaupun spesifik ada yang menyebutkan Yahudi lebih merujuk pada kecenderungan politik pun ada, dan konteks persempadanan Yahudi Selatan ataupun Judah Selatan tadi. Okey, kembali. Jadi 586 ada kerajaan besar yang disebut Babylon kedua. Kalau dulu raja yang zalim zaman Nabi Ibrahim, Namrus. Zaman tu siapa dia memerintah Babylon? Bukhtansar ataupun sejarah menyebut Raja Nebuchadnezzar. 586 Raja Nebuchadnezzar serang. Yang itulah ada konon-kononnya kuil pertama, Bait Solomon. Nabi Sulaiman bina dulu. Jadi bila mereka serang bait, nanti sebelum tu, teringat. Kota bagi Judah Selatan memang Jerusalem lah. Jerusalem, Judah Selatan. Kalau hak dulu, hak Israel Utara tu, dia ada 3 kota besar. Satu, Shachim, yang kedua Tirsyah, yang ketiga Samaria. Shachim, Tirsyah dan Samaria. Ini 3 kota hak atas. Ini Jerusalem. Jadi bila serang, semua kena serang ni. Dihancurkan termasuklah baik kuil Solomon tu. Semua hancur. Yang tinggal apa? Satu-satunya tersisa yang tinggal. Apa dia? The Wailing Wall. Tembok harapan. Itu yang tersisa. Tempat Nabi tambak buruk masa Isra' Mi'raj. Lain hancur dah. Kalau ada bangunan hak kini tu, semua hak baru buat balik. Semua hak renovate balik. Maka 50 tahun kemudian lebih kurang. 538 Masihi. Jiran sebelah Babylon siapa? Babylon tu kita kata peta hari ni Iraq. Sebelah dia Iran, kerajaan Parsi. Siapa sebelah tu? Raja yang berkuasa, 500 lebih. Yang ada setengah menganggap dia adalah Zulkarnain. Siapa? Cyrus the Great. Cyrus the Great. Cyrus the Great serang Babylon, kalah Bukhtansar. Kalah Bukhtansar. Jadi bila Bukhtansar kalah, maka pelarian-pelarian sebelum ni, api dibawa daripada Jerusalem pergi ke Babylon tu dihantar balik. Diberi bantuan. Binalah balik kerajaan kamu. Jadi berlakulah pembinaan Bait Solomon kali yang kedua. Siap bila? 516 sebelum Masihi. Tu pun bukan zaman Cyrus dah. Zaman seterusnya. Darius si Agung. Cari pemimpin selepas Cyrus. Darius. 516 baru siap. Lepas tu apa berlaku? Ringkas cerita-cerita. Tak payah sebut tahun. Selepas tu Alexander the Great. Alexander the Great betul ni. Alexander the Great Macedonian. Dia daripada mana? Macedonia. Greek Empire. Mari. Dia 300 lebih kan. Sebab apa dia boleh mari itu? Sebab dia berjaya menaluki kerajaan Parsi. Jadi serang pula. Lingkup pula kali kedua. Selepas dia tinggal Greek, siapa jeneral perang dia? Jeneral perang Alexander the Great. Hak dia tinggal di Mesir. Mesir kan termasuk jajahan dia. Siapa dia? Tak kenal jeneral perang dia. Ptolemy. Pernah dengar Ptolemy? Inilah hak Fir'aun sebelum tu jadi dinasti Ptolemaic. Kerajaan Mesir dinasti Ptolemaic. Dinasti Ptolemaic ni popular dengan apa? Cleopatra tu dah. Cleopatra tu zaman Ptolemaic lah. Cleopatra dengan Julius Caesar tu. Jadi Ptolemaic pula serang. Hancur lagi. Lepas tu zaman siapa pula? Lepas Ptolemaic. Seleucid pula. Pernah dengar kerajaan Seleucid?
lagi pening tepuk dahi. Seleucid pula mari. Lepas tu 162, lebih kurang saya tak ingat tarikh, mungkin tersilap, tolong betulkan saya. Dia ada berlaku pemberontakan yang disebut pemberontakan Maccabee. Pemberontakan Maccabee. Jadi Maccabee ni siapa yang memberontak? Matthias, si Padri Agung. Dia memberontak terhadap Antiochus Epiphanes. Jadi pemberontakan ni berjaya. Kemudian mari pula dia berjaya menubuhkan kerajaan Hasmonean, kerajaan Yahudi yang kedua. Pernah dengar? Hasmonean pun tak pernah dengar. Kerajaan Hasmonean 152 Masihi. Tak pernah dengar juga. Maccabee ni sejarah panjang contoh. Asal nak jadi cerita pelita Hanukkah tu melalui peristiwa Maccabee lah. Pemberontakan Maccabee. Tahu pelita Hanukkah? Pelita Yahudi ada satu tiang tu. Ada berapa? Ada berapa tu? Lilin dia tu. Ada berapa? 8 kan? Ada 8. Tahu tak sejarah nak jadi peristiwa Hanukkah tu? Dia ketika habis pemberontakan Maccabee tu, mereka biasalah bila lepas perang kena bersih-bersih kawasan, lalu mereka jumpa satu kuil, satu rumah ibadat. Dan mereka jumpa satu pelita, dan pelita tu ada isi minyak. Ikut anggaran dah, dengan minyak cemok ni, minyak banyak ni, bertahan bolehlah kalau kita pasang 1 malam. Tengok anggaran minyak. Tiba-tiba mereka pasang boleh bertahan 8 malam. Satu benda yang pelik lah. Jadi mereka ambil peristiwa tu buat peristiwa pelita Hanukkah. Tapi dia kena ada cara pasang. Malam pertama kena letak lilin, kena pasang 1 lilin je. Malam yang kedua, bubuh 2 batang lilin, pasang 2 lilin. Seterusnya 3, last kali pacak atas. Dia banyak perayaan dia ni. Passover lah, Rosh Hashanah lah. Nanti kita cerita surau punya cerita. Kalau nak sambung, insya-Allah kita akan sambung. Kalau nak faham sungguh dia punya kitab, dia punya perayaan. Tapi nak abadnya, hampir lepas peristiwa Maccabee itu, kerajaan Hasmonean. Lepas tu Rom kuat pada masa tu. Marilah Rom serang. Dapat kat Rom. Bila dapat kat Rom, siapa yang jadi, kita kata apa, wazir lah. Sebenarnya pemerintah Rom sebenar duduk di mana? Konstantinopel tu. Kerajaan Byzantium. Tapi yang jaga di situ ialah Maharaja Herodes. Inilah zaman kelahiran Nabi Allah Isa. Zaman tu Nabi Zakaria ada, Rom duk perintah. Nabi Yahya, Rom duk perintah. Nabi Isa pun Rom duk perintah. Selepas Nabi Isa diangkat, ringkas cerita, selepas kerajaan Hasmonean jatuh tu, mereka cuba bangkit, berperang Yahudi Rom tahun 70, tapi mereka kalah. Kemudian ada lagi pemberontakan 135 Masihi. Ini sejarah yang hebat juga. Pernah dengar pemberontakan Bar Kokhba? Bar Kokhba, B-A-R-K-O-C-H-B-A. Tak tahu juga. Tak apa, kita sambung. Sebab saya pun tak makan lagi. Pukul 9 lebih. Boleh kan, YB? Kita pelan, slow-slow. Daripada tu, itulah mereka berpencaran. Berpencaran, keluar diaspora. Antara yang diaspora ialah pergi ke mana? Nak kait dengan zaman Nabi Muhammad ni, pergi ke mana? Pergi duduk di Madinah, bumi Taibah. Sebab melalui panduan Taurat mereka, Nabi yang terakhir ni akan berhijrah ke satu bumi yang dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Mereka tak pergi ke tempat lahir Mekah. Mereka nak tunggu hijrah. Nak tengok betul ke Nabi itu akan hijrah situ. Jadi mereka duduk awal-awal. Sebab tu bila Nabi hijrah ke mana, mereka dah ada awal lagi. Mereka dah ada awal lagi. Lepas tu, Aus dengan Khazraj haduk ada. Tu bukan penduduk asal tu. Aus dengan Khazraj sendiri datang daripada mana? Bawah tu, Yaman. Selepas, apa? Ingat tak peristiwa pecahnya, apa dia panggil? Empangan Sabak dulu berhijrah keluar. Antaranya berhijrah nenek moyang kepada Aus dan Khazraj duduk di situ. Lepas tu mari Yahudi duduk di situ. Kemudian Nabi hijrah. Itulah Bani Israel, tu juga Yahudi secara ringkas. Sebab selalunya zaman muda-muda, ni pun tak apa nak muda dah ni. Saya boleh bertahan 3 jam setengah, 4 jam. Bagi speech tapi lah ni tak larat. Tua dah. Tapi bagaimana malam ni? Berapa nama dapat? Boleh 12 Bani Israel tu pun okey dah malam ni. Lain tu biar lah. Tuan-tuannya, tuan-tuan tahu sejarah perjalanan dia, sejarah peristiwa dia dan susu galuh dia, bagaimana Ibrani muncul, bagaimana Bani Israel muncul dan bagaimana Yahudi muncul. Itu pun kita tak kait dengan Zionis lagi. Zionis itu lebih pada ideologi politik lah. Zionis ni tak semestinya Yahudi. Kristian boleh jadi Zionis, kita pun boleh jadi Zionis kalau berideologi sama seperti
mereka. Jadi saya berhenti di sini. Mudah-mudahan ada manfaat. Oh, teringat soalan apa tadi? Tu nak tanya pasal solar storm kah? Oh, saya ni bukan ahli sains. Adalah desas-desus yang mereka kata bahawa solar storm akan menuju ke arah bumi dan menimpa bumi. Mengikut ahli sains lah, zaman sebelum kita ni, mungkin puluh tahun ke sebelum tu, dah ada pernah berlaku sekali kan. Tapi kali ni, kalau berlaku, apa akan efek? Kalau berlaku, apa akan efek? Terutamanya ialah frekuensi dan elektromagnetik ke apa, terutama kepada barangan-barangan elektrik ni. Maksudnya kalau lebih dia pada kita, akan padamlah semua ni. Alat-alat elektrik tak berfungsi. Mudah-mudahan tak lah. Mudah-mudahan tak lah. Tak tu lagu mana? Tak sampai kat kita ataupun Allah selewengkan ke arah lain lah, bukan menuju bumi. Kalau Allah nak letakkan bumi pun, kita tak boleh nak kata apa lah. Terima seadanya. Cuma beban dan bahan dia tu takat mana kekuatan dia. Dan apa yang akan berlaku. Tapi tentang solar storm tu ada banyak pembicaraan ahli-ahli sains kan. Dan sebelum ni pun pernah berlaku. Cuma kesan dia tu saya tak boleh nak abak. Kena tanya ahli sains kan, suruh dia kaji lah. Kalau tahap ni jadi lagu mana, kalau tahap ni jadi lagu mana, kalau tahap ni jadi lagu mana. Dan ada yang kata sampai bergelak berapa hari? 17 hari ya. Oh, bergelak 17 hari. Tuan-tuan boleh ke bergelak 17 hari? Tak ada internet 10 minit pun kalut dah kan. Tak ada internet 10 minit kalut ni nak bergelak 17 hari. Tak ada aircon panas. Peti sejuk tak ada. Tak boleh minum sejuk pun leceh macam-macam. Ujian semua. Jadi kita tu menuju ke arah apa? Menuju ke arah kita panggil dunia akhir zaman. Kita tak tahu bila Allah nak letakkan kehancuran tarikh sebenar bagi bumi kita, alam semesta ni. Tapi bagi kita hari ini perlu berwaspada, berhati-hati, bersedia. Banyak-banyak buat amalan kepada Allah, banyak-banyak muhasabah diri kita. Banyakkan bertaubat, masing-masing jaga diri masing-masing. Boleh faham tak? Boleh ya? Okey, ambil iktibar apa yang kita cerita malam ni. Hak nombor 1, saya hadut depan dah. Saya hadut depan. Maksudnya apa? Moga-moga jadi faedah, moga-moga jadi manfaat, moga-moga jadi iktibar untuk diri saya dan seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya akhiri ucapan pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.